Banjir di Sabah, penduduk terjejas masih berada di pusat pemindahan sementara. Untuk laporan penuh langsung bersama Suaran Shah. Silakan Suaran. Ya, sahih. Jumlah penduduk terjejas banjir yang berlindung di 9 pusat pemindahan sementara PPS kekal 1,224 orang setakat 4 petang yang membabitkan 433 keluarga dari 17 kampung di daerah Beaufort dan Tenom. Berdasarkan infografik Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, 661 penduduk daripada 223 keluarga ditempatkan di 4 PPS di Beaufort. Daripada jumlah itu, 359 penduduk ditempatkan di PPK Selagon, manakala 237 orang di Dewan Residensi Prima Woodford Estate. Selebihnya di PPS Masjid Darul Ikhlas, Kampung Batandok Lubak dan PPS Dewan Seri Dayang Shah Bandar Padas Damit. Di Tenom, 563 penduduk daripada 210 keluarga masih berlindung di 5 PPS. Dalam pada itu, banjir yang melanda daerah Beaufort menjejaskan sektor pertanian dan penternakan. Hampir 10,000 petani dan penternak mengalami kerosakan hasil tanaman serta kematian haiwan ternakan. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Ruslan Muharam menyarankan petani dan penternak yang terjejas membuat laporan kepada Pegawai Pertanian Daerah untuk tindakan selanjutnya. Pegawai Pertanian Daerah karena mengambil ataupun melawat kawasan-kawasan yang mungkin rusak dan sebagainya. Saya menyarankan kepada rakyat kita yang mempunyai kerusakan tanaman, juga kematian ternakan dan juga kolam-kolam yang mungkin ditenggelami oleh air. Mungkin boleh membuat laporan polis sebagai bukti bahawa bencana yang berlaku. Kerugian akibat banjir ini dianggar mencecah jutaan ringgit melibatkan gangguan aktiviti ekonomi, kemusnahan hasil pertanian, ternakan dan kerosakan harta benda. Susulan keadaan cuaca tidak menentu dan banjir yang melanda beberapa daerah di negeri ini, ibu bapa perlu memantau pergerakan anak-anak demi keselamatan mereka. Focal Person Sabah bagi penglibatan ibu bapa komuniti dan swasta PIBKS KPM Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran menegaskan, ibu bapa perlu memastikan anak-anak tidak berada di kawasan berisiko seperti sungai dan longkang besar bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Menjelang sesi persekolahan Isnin ini, pelajar juga diingatkan sentiasa berwaspada dan membuat persiapan sewajarnya. Jadi, nasihat kepada pelajar-pelajar supaya berhati-hati, jaga diri dan jangan berada di tempat-tempat yang boleh membahayakan, khususnya bila air pasang. Bagi memastikan kelancaran pilihan raya kecil PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak, 926 pegawai dan anggota PDRM ditugaskan untuk menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun dalam sidang media memaklumkan daripada jumlah itu 837 anggota ditempatkan di lapangan, selebihnya terlibat penugasan sokongan di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah. Kita mengharapkan agar masyarakat di kawasan yang terlibat ini akan terus memberikan kerjasama kepada pihak PDRM dan juga SPR supaya pilihan raya kecil ini berjalan dengan lancar tanpa sebarang insiden yang boleh menjejaskan kelancaran perjalanan pilihan raya kecil berkenaan. Jadi itulah harapan kita kepada semua masyarakat yang terlibat agar keadaan sentiasa dalam keadaan yang tenteram dan aman damai. Datuk Jauteh turut menasihatkan semua parti politik yang akan bertanding berkempen secara berhemah bagi mengelak sebarang provokasi.
Hari pengundian bagi PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamag ditetapkan 24 Januari ini, manakala penamaan calon dan pengundian awal masing-masing pada 10 Januari dan 20 Januari. Dalam perkembangan lain, Polis Sabah tumpaskan sindiket penyeludupan dadah bernilai 1.26 juta ringgit. Hasil rampasan kira-kira 39.5 kilogram dadah jenis syabu dalam serbuan di sebuah kediaman di Taman Dogongon Penampang 6 Januari lalu. Polis turut menahan dua lelaki tempatan berumur 28 dan 29 tahun yang dipercayai dalang dalam aktiviti penyeludupan itu. Kita percaya bahawa sindiket ini menggunakan IMO melalui serikat penghantaran yang mana mereka menggunakan penghantaran melalui laut daripada Kuala Lumpur ke negeri Sabah dan keseluruhan dadah jenis sabu ini disimpan di dalam chopping boat. Hasil ujian saringan urin mendapati kedua-dua suspek positif dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam perkembangan berkaitan, polis turut menumpaskan aktiviti pengedaran dadah jenis ketamin dan ekstasi bernilai hampir RM48,000 hasil penahanan seorang pengurus kelab malam di Bundusan Penampang 2 Januari lalu. Datuk Jautui menegaskan pihaknya kini giat menjejaki rangkaian sindiket dadah yang disyaki beroperasi secara meluas termasuk membabitkan elemen rentas sebadan. Bantuan sumbangan asas Rahmah Sara RM100. Peniaga kecil-kecilan sekitar Kota Kinabalu menyambut baik bantuan tersebut kerana dapat membantu meringankan kos sara hidup termasuk mendapatkan keperluan asas perniagaan. Disambut baik dan kami harap bantuan-bantuan itu pun akan disalurkan kepada peniaga-peniaga macam kami, peniaga-peniaga kecil seperti kami di pasar. Syukurlah bantuan ini dapat meringankan sikit beban. Kami peniaga ni lagi pun mau buka sekolah kan, jadi banyak belanja diperlukan ibu bapa. Macam kami ni diharapkan PM sendiri teruskan bantuan inilah. Saya harap kalau bolehlah PMX akan terus duduk di kursi PMX dan bantuan ini akan berkekal sampai tahun-tahun yang akan datang. Semoga bantuan ini akan diteruskanlah juga, ya. Diteruskan, kalau boleh tengok je lah kepada kita punya kenaikan kos kan. Mungkin kita punya Perdana Menteri boleh menambah lagi kah jumlah daripada 100 mungkin ke 150. Sara untuk semua warga negara berumur 18 tahun ke atas ini akan dikreditkan pada 9 Februari depan. Sementara itu, ibu bapa menyambut baik penyaluran bantuan awal persekolahan BAP berjumlah RM150. Bantuan tersebut dapat meringankan beban kewangan dalam membuat persiapan awal sesi persekolahan termasuk pembelian pakaian seragam, kasut serta alat tulis. Terima kasih kepada kerajaan kerana memberi bantuan anak-anak yang bersekolah. Lagi mengurangkan beban kita untuk bagi dong belanja semua, beli barang-barang. Harap-harap nanti yang masyarakat datang dia kasih tambah lagi lah ini bantuan bantuan untuk anak-anak sekolah. Kalau boleh ditambahkan supaya persekolahan diorang pun ada untuk kebaikan diorang lah untuk sekolah. Diharapkan pada masa akan datang kerajaan akan meneruskan lagi bantuan-bantuan yang sebeginilah. Seterusnya dapat meringankan sedikit bebanan kepada kami ibu bapa yang yang mempunyai anak yang bersekolah lah. Ya, ramai anak sekolah. BAP akan mula diagih seawal 11 Januari ini.
Majlis Sebarak Madani sempena program Kampung Angkat Madani at Kampung Sembulan akan berlangsung di SMK Sanzek, Kota Kinabalu 11 Januari ini. Program anjuran Intan Kampus Sabah in Sabah itu merupakan acara kemuncak pelaksanaan program Kampung Angkat Madani di Kampung Sembulan yang bermula sejak September tahun lalu. Untuk majlis kali ini, kita adakan sebenarnya 4 segmen. Segmen yang pertama itu adalah untuk kita membuat penyerahan bagi projek fizikal di Dewan Muhibah. Selepas itu kita akan membuat majlis penutupan itu sendiri di SMK Sanzek. Kita juga adakan program rewang dan selepas itu sebelah petangnya pula kita akan buat satu lagi program ziarah kasih. Turut diadakan reruai pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, antaranya Jabatan Pendaftaran Negara dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK serta Jualan Rahmah. Program sekaligus menjadi platform mengeratkan silaturahim antara penduduk kampung selain memperkenalkan perkhidmatan yang ditawarkan kerajaan kepada masyarakat setempat. 1,000 pengunjung dijangka hadir memeriahkan majlis berkenaan yang dijadual dirasmikan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Baik saudara, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Sahi. Salam Malaysia Madani. Silakan Sahi. Terima kasih Suaran.